Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya memulakan ucapan pada hari ini dengan memetik suatu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 32. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Maksudnya, dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung atau lapisan yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka berpaling, yakni tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Para penonton sekalian, saya ingin menarik perhatian kita kepada dua istilah yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Pertama, saqfa, yang kedua, mahfuza. Kita terjemahkan dalam bentuk realiti, fakta saintifik yang menggambarkan bahawa saqfa ialah suatu lapisan yang kita kenali sebagai lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ni adalah penyumbang utama pemanasan global, yang mana adalah satu fenomena yang memerangkap gas-gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini merangkumi kumpulan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon atau CFC, metana yang telah menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Gas rumah hijau ini membenarkan bahangan atau kepanasan matahari menembusinya, tetapi menghalang pembebasan semula bahan bumi ke atmosfera. Ini suatu istilah yang digambarkan oleh Allah sebagai mahfuza, yang terpelihara, yang cukup teguh, yang cukup kukuh. Tetapi pada hujung ayat tersebut, Allah Ta'ala menjelaskan akan tetapi manusia tidak mempedulinya, hingga berlaku apa yang sedang kita alami, dunia, kepanasan global yang menyebabkan lapisan ozon makin menipis dan efeknya kepada bumi, kepada manusia seluruhnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dengan ayat yang sangat hebat ini, penemuan fakta saintifik dengan firman Allah Ta'ala 1430 tahun dahulu. Para penonton dirahmati Allah sekalian, tarikh 16 September 2020 menandakan ulang tahun ke-35 sambutan Hari Ozon Sedunia. Sambutan ini diadakan bagi memupuk kesedaran rakyat Malaysia betapa pentingnya lapisan ozon yang bertindak sebagai penyerap radiasi sinaran ultra ungu atau UV yang tinggi daripada matahari sebelum sampai ke permukaan bumi. Sinaran UV boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kulit terbakar, berkedut, mengalami penuaan, kanser kulit serta boleh menyebabkan kerosakan mata. Tema sambutan Hari Ozon pada tahun ini adalah Ozon untuk Kehidupan, 35 tahun pelindungan lapisan ozon. Tema ini membawa pengertian bahawa lapisan ozon adalah penting untuk semua kehidupan di bumi yang ada pada masa ini dan untuk generasi yang akan datang. Manakala slogan yang diketengahkan ini adalah sebagai memperingati ulang tahun ke-35 Konvensyen Vienna yang merupakan rangka kerja peringkat antarabangsa yang telah ditubuhkan sejak tahun 1985 bagi mempromasi penyelidikan, pemantauan sistematik dan perkongsian maklumat berhubung kesan aktiviti manusia terhadap lapisan ozon dan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi bagi memelihara lapisan ozon. Protokol Montreal bagi mengawal bahan-bahan pelapis atau penipis lapisan ozon pula merupakan satu perjanjian antarabangsa, perjanjian alam sekitar, pelbagai hala yang telah ditubuhkan di bawah Konvensyen Vienna. Melalui perjanjian ini, para penonton sekalian, semua negara-negara bertanggungjawab untuk mengurangkan atau menghapuskan pengeluaran dan penggunaan bahan-bahan yang menyumbang kepada penipisan lapisan ozon atau dikenali sebagai bahan pemusnah ozon. Untuk itu, bahan-bahan pemusnah ozon juga berpotensi untuk meningkatkan pemanasan global. Protokol Montreal yang merupakan salah satu perjanjian alam sekitar pelbagai hala yang paling berjaya dalam misinya sebagai sebuah negara parti kepada protokol tersebut sejak tahun 1989, Malaysia
memberikan komitmen dalam menghapuskan serta mengawal penggunaan bahan-bahan pemusnah ozon yang berpotensi menipiskan lapisan ozon secara tidak langsung. Ini juga memberi manfaat bersama terhadap iklim dunia seluruhnya. Penglibatan Malaysia yang aktif di peringkat antarabangsa telah menyumbang kepada pencapaian Malaysia untuk menghapuskan penggunaan bahan pemusnah ozon generasi pertama seperti klorofluorokarbon atau CFC, halon dan karbon tetraklorida pada tahun 2010. Di bawah protokol Montreal, Malaysia telah melaksanakan pelan pengurusan penghapusan HCFC peringkat pertama yang telah dilaksanakan daripada tahun 2012 hingga 2016. Melalui pelan ini juga, Malaysia telah berjaya menghapuskan penggunaan HCFC sebanyak 19% berbanding sasaran awal 10% yang perlu dicapai pada tahun 2015. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya pihak industri. Kini, Malaysia sedang giat melaksanakan HPMP peringkat kedua yang telah diluluskan pelaksanaannya bermula tahun 2017 hingga 2022. Justru, saya memerlukan sokongan anda semua untuk terus bersama-sama membantu usaha pihak kerajaan dalam memelihara dan memelihara lapisan ozon. Kerajaan melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air akan terus menerajui kelestarian alam sekitar dan menangani masalah penipisan lapisan ozon untuk kepentingan negara serta menyumbang kepada usaha global. Hari Ozon bukan hanya disambut untuk satu hari. Ia adalah satu usaha bersama secara berterusan untuk memelihara alam demi generasi sekarang dan anak cucu kita pada masa akan datang. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Ozon Sedunia 2020. Sekian, terima kasih.